rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah dengan limpah kurnia dan izin daripada Allah, kita dapat lagi bersua pada pagi ini. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda dan kepada para sahabat baginda. Saya mengucapkan selamat hari raya sebulan kan ya. Jadi dan juga saya mengucapkan terima kasihlah kepada semua hadirin dan hadirat yang sudi untuk hadir pada pagi ini. InsyaAllah bulan puasa itu kita buka kuliah duha, dan insyaAllah masa Ramadan, dan kali ini kita akan sambunglah ya pengajian kitab kita. Kita masuk kepada pesanan yang ke-6, betul ke-5 dan 6, tak salah saya, kita ke-6 ya. Jadi insyaAllah kita akan masuk berkaitan dengan iman kepada qada dan qadar, dan pesanan untuk menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam perkara yang ghaib. Ya, ini pesanan yang Nabi pesan kepada Ummul Mukminin Aisyah. Jadi kita baca insyaAllah. An Aisyata Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat, du'iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila janazati sabiyyi minal ansar, faqultu ya Rasulullah, tuba lihadha usfurun min asafiril jannah lam ya'malis su wa lam yudrikhu, qala aw ghayra dhalika, ya Aisyah, inna allaha khalaqa lil jannati ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim, wa khalaqa lin nari ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Maksudnya daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diundang untuk mengurusi jenazah anak kecil dari kalangan Ansar. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, tuba bagi salah satu burung kecil syurga ini. Dia belum pernah mengerjakan yang buruk dan dia juga belum baligh. Baginda bertanya, justru selain itu ada yang lebih baik. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menciptakan bagi syurga para penghuni yang memang sudah diciptakan baginya. Mereka berada di dalam keturunan bapa-bapanya, dan Allah menciptakan bagi neraka para penghuni yang memang diciptakan baginya, dan mereka berada dalam keturunan bapa-bapanya. Baik, hadis ini kalau kita lihat ya, merupakan satu isnad yang sahih ditakhrij oleh Muslim. Ya, dan ini merupakan hadis yang berkaitan dengan qada qadar, perkara yang ghaib. Apakah penjelasan di sebalik hadis ni? Jumhur ulama menyebutkan bayi orang Islam yang meninggal adalah orang yang baik dan menjadi penghuni syurga. Ya, bayi meninggal, that's why kita panggil dia anak syurga. Tapi orang zaman sekarang ni, anak kita pun kita panggil anak syurga ya. Panggil anak soleh sudahlah. Anak syurga dia keliru sikit. Anak dia hidup lagi, bila nak meninggal dia panggil anak syurga punya doa nak bagi masuk syurga tu baguslah. Tapi biasa keliru, sebab anak syurga ni biasa kita rujuk kepada anak-anak yang meninggal ya, di usia kecil dia masuk ke dalam syurga. Dan mereka menjelaskan pendapat jumhur ini dikuatkan oleh perkataan yang lain, satu hadis baginda yang bermaksud tidaklah ada di antara orang Islam yang meninggal sedangkan dia mempunyai 3 orang anak yang belum mencapai usia baligh, melainkan Allah memasukkannya ke dalam syurga kerana limpahan rahmatnya kepada mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman ya, berkaitan dengan anak dan ibu ayah, keturunan yang tentang zuriat masuk syurga ni, dalam surah At-Tur ayat 21, yang bermaksud dan orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka.
Ini juga boleh menjadi salah satu dalil bahawa kita ini boleh dihimpunkan kembali bersama keluarga di dalam syurga nanti. Sebab itu jangan kita sebagai ibu ayah terlalu menumpukan kepada perkara-perkara berkisah. Oh, anak nanti rumah macam mana dah dewasa nanti. Kita kena kerja keras bang nak beli rumah untuk anak. Harga tanah makin meningkat. Fikir pasal anak-anak punya masa depan. Nanti hantar sekolah mana, hantar sini kerja senang sikit, terjamin. Memang itu kerisauan mak ayah. Tapi pada masa yang sama fikirkan juga dekat akhirat nanti macam mana. Apa yang aku sebagai mak ayah perlu bekalkan pada anak ni supaya dia boleh jadi orang yang masuk syurga Allah. Ini kita nak. Jadi jadi orang yang soleh, tak apalah, tak belikan rumah pun tak apa. Kita punya rumah pun bertahun-tahun kerja baru beli kan. Jadi bak rumah, bak harta benda tu adalah rezeki dia. Tapi paling penting pendidikan agama. Kalau anak itu dia nak masuk ke dalam syurga, dia tidak boleh tumpang menompang kepada keimanan mak ayah dia. Ayah ulama, mak wanita solehah, anak-anak tompang saja tak boleh. Masing-masing kullu nafsin bima kasabat rahin. Setiap yang bernyawa dia bertanggungjawab terhadap apa yang dia buat. Dia kalau kata sayang anak, sayang cucu, sayang keturunan, jangan dibiar lepas bebas tanpa pendidikan agama. Kadang sayang anak tak sampai hati, nak cakap tidak. Anak dah besar nak pakailah ketat-ketat sikit, kesian pula ya, muda lagi. Kan? Anak tu nak pakai lawa-lawa, ketat-ketat, ikut trend, kesian pula budak tu kecil lagi. Jangan. Kalau betul-betul sayang, selamatkanlah daripada api neraka ya. Kerana Allah Azza wa Jalla mengkabarkan bahawa orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan anak mereka akan mengikuti langkah mereka dalam iman, maka Allah akan mempertemukan mereka di akhirat dan di dalam syurga. Dan mari kita tengok wasiat Nabi SAW, perkataan baginda kepada Aisyah, perkataan tuba. Apakah tuba itu? Ia bererti sebuah pohon di dalam syurga. Dalam hadis ini yang disebut tuba, istilah yang Nabi sebut itu ialah pohon di dalam syurga. Orang Melayu tuba itu racun yang biasa guna untuk ikan. Di sini tuba ialah pohon di dalam syurga. Dan diriwayatkan daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, daripada Nabi, ada seorang lelaki bertanya Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah tuba itu?" Maka Nabi jawab, ia merupakan sebuah pohon di syurga, yang mana pohon ini punya lindungan. Kalau ada pohon kan dia ada tempat lindung dia tu, dia punya shades dia tu sejauh jarak perjalanan dia 100 tahun. Nak kata besarnya. Dan pakaian penghuni syurga keluar daripada kelopak bunga pohon tersebut. Subhanallah, tak tahulah nak bayang indah macam mana ya. Dan perkataan Sayyidatina Aisyah, lam yudrikhu, bererti belum tiba masa balik, yang bererti dia belum dihukum oleh hukum-hukum taklifi. Dan perkataan beliau au ghaira dzalika, bererti justru selain itu ada yang lebih baik. Nabi sebut, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menciptakan bagi syurga penghuni yang memang sudah diciptakan baginya. Dan kita kena tengok di sini merupakan penjelasan supaya kita tak terfikir, oh kalau macam tu kita tak payah beramal. Sebab kalau nama dekat neraka, neraka dah tempatnya. Jadi jangan juga terjatuh dalam golongan Qadariyah, jangan terjatuh jadi golongan Jabariyah. Yang satunya dia berserah saja kepada Allah Ta'ala. Yang maksud berserah yang salah. Aku buat jahat pun sebab apa? Sebab inilah takdir Allah kepada aku. Ada juga golongan dia bergantung kepada diri sendiri semata-mata, mengatakan bahawa Allah itu kuranglah kekuasaannya, tidak mengetahui melainkan setelah kita melakukan sesuatu. Jadi akidah kita bagaimana? Kita kena meyakini bahawa segala benda itu memang ditakdirkan oleh Allah, tetapi disebabkan kita ini tidak mengetahui apakah takdir kita. Dan kita meyakini Nabi sebut apa dia, seseorang itu dia hidup, kehidupan dia itu ditentukan dengan bagaimana pengakhiran dia. Maka kita kena hidup sebagaimana kita ingin kita berakhir.
Seseorang dicenderungkan rahmat Allah, masuk syurga kerana rahmat Allah, dicenderungkan kepada orang yang dirahmati Allah untuk berbuat amal. Jadi kena bimbang kalau kehidupan kita ni cenderung kepada maksiat. Itulah gambaran kepada bagaimanakah pengakhiran kita. Ya, adapun kita kena ingat juga bahawa syurga dan neraka ialah dua makhluk ciptaan Allah. Dan Allah berfirman tentang syurga dan neraka ini dalam surah Hud ayat 108, adapun orang yang berbahagia maka tempatnya di dalam syurga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain sebagai kurnia yang tidak putus-putusnya. Dan kita tengok Allah menyebutkan tentang kekekalan para penghuni syurga dalam nikmat. Antaranya dalam Quran, dalam surah Ar-Ra'd ayat 35, dalam syurga buahnya tak henti-henti serta naungannya pula begitu. Dalam surah Sad ayat 54, sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya. Dalam surah Al-Hijj ayat 48, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripada sana, menunjukkan syurga dan penghuni syurga itu kekal di dalam syurga. Jadi kalau kita banding dengan kehidupan dunia ni, berapa lama? Umur kita biasa 60, 70, 80, 60 biasa dah tu orang meninggal. Minta maaf kalau ada 60 ke atas ya. Tak nak katanya begitu, kita kena sedar singkat. Anak mula kecil, lepas tu dah dah sekolah rendah, balik raya dah besar dah dia, sekolah menengah dah. Sekejap je, tapi dekat akhirat itu yang abadi. Jadi manusia ramai menumpukan hidup dekat dunia. Sebab apa? Dia berlaku sekarang. Itulah tipu daya dunia. Jadi kita kena ingat, yang kita kumpul bekal ni, bekal takwa. Kita belajar hadis yang ketiga hari tu, bekalan takwa. Yang kita kumpul bekal fa inna khairaz zadi taqwa tu, sebaik-baik bekal adalah takwa tu nak guna nantilah. Yang akan menentukan hidup kita yang panjang tu nanti dekat syurga atau neraka. Hidup dalam nikmat atau dalam siksaan. Sebab itu bekalan penting. Sebab bila Allah sebut dalam Quran berkaitan dengan syurga, ada yang tidak henti-henti dia punya nikmat, rezeki yang tidak habis-habis. Mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripada sana. Ini semua berputar nikmat. Jadi sebab tu kita kena meyakini bahawa hidup dunia ni singkat, tetapi dalam yang singkat ini saja peluang untuk beramal. Tak apalah susah sikit, ya, rimas pakai tudung tak apa, tahan je lah sekejap. Bukan lama pun kita hidup, tolak pada usia belum balik je, berapa lama je kita hidup pakai tudung. Solat, kenapalah solat 5 waktu? Kenapa Nabi tak minta kurang? Solat 1 waktu tu dia punya malas solat. Sabarlah sekejap, 5 waktu je pun. Macam tu kan. Nanti dah mati dalam kubur, tak payah dah solat. Tinggal nak terima balasan saja. Jadi sebab tu bila kita fikir kan, kalau kat dunia ni rasa malas nak beramal, cuba ingat ini saja peluang kita. Dekat akhirat nanti tidak ada lagi. Yang tinggal untuk mengambil segala hasil yang telah kita tuai dekat dunia. Itu Nabi pesan apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita bercucuk tanam untuk akhirat. Kemudian Nabi sebut kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di atas dunia seperti orang asing ataupun orang yang sedang dalam perjalanan. Bukan ini destinasi kita. Jadi kalau rasa malas, rasa jemu lah aku, hari-hari masak contohnya, jemu lah buat kerja rumah, jemu buat amal bakti, ingatlah ini je peluang kita beramal. Sabarlah sekejap. Dunia ni dia punya sifat dia tempat berpenat lelah. Nak rehat dekat akhirat nanti. Kemudian kita tengok apabila para penghuni syurga sudah berada di dalam syurga dan para penghuni neraka berada di dalam neraka, kematian didatangkan sehingga dijadikan berada di antara syurga dan neraka. Kemudian kematian itu disembelih. Ini hadis Nabi ya. Kemudian ada penyeru yang berseru, wahai para penghuni neraka, tidak ada kematian.
maka gembiralah para penghuni syurga kerana mereka kekal di dalamnya, dan kesedihanlah kepada para penghuni neraka dan bertambahlah kesedihan mereka. Kenapa? Bila seseorang sudah dihidupkan di dalam syurga atau neraka, mereka tidak akan mati lagi. Kerana itu siksaan kepada yang berada dalam neraka. Kalau seksa lepas tu mati, tak sedar, tak apa. Bukan tak apalah, tak nak lah juga, tapi gitulah, tamat saja. Tapi kalau selepas diseksa, dielokkan balik, diseksa balik, dielokkan balik, diseksa balik. Pernah orang kena seksa, dia kata baik mati je lah macam ni. Tak tahan menanggung sakit, baik mati saja, mati penamat kesakitan. Tetapi di neraka tidak. Sebab itu kita jangan ambil mudah berkaitan dosa. Kita belajarlah hadis yang kedua, itu dosa kecil. Orang mukmin dia menganggap dosa kecil itu sebagai seumpama gunung yang nampak dia, besarnya dia anggap dosa. Orang munafik dia menganggap dosa ibarat lalat, tepis saja. Alah, dosa kecil je pun. Alah, kalau masuk neraka nanti lama-lama masuk syurga juga. Asalkan jadi orang beriman, jangan pernah cakap macam tu. Jadi sebab neraka ni sangat pedih siksaan dia. Kemudian apa yang kita harus pegang ialah, wahai saudari muslimahku, yang harus menjadi akidahmu mengenai balasan pada hari kiamat, bahawa Allah menghendaki untuk memasukkan seorang dari hambanya ke dalam syurga, maka itu merupakan kurnia daripada Allah. Dan barang siapa di antara mereka yang dimasukkan ke dalam neraka, itu adalah keadilan bagi yang dimasukkan ke dalam neraka itu. Masing-masing berbuat menurut kehendaknya dan kesudahannya seperti apa yang diciptakan baginya. Dan di sini kita kena ingat, Allah tidak menghalang jalan ke syurga apabila sebab ke neraka terhalangi, iaitu dengan amal soleh. Dan Allah tidak menyeksa seseorang kecuali setelah dia melakukan sebab yang mendatangkan siksaannya itu. Jadi apa formula untuk masuk syurga? Tengok dalam surah Toha ayat 12. Maksud dia, dan barang siapa mengerjakan amal soleh dan dia beriman, wa may ya'mal minas solihat wa huwa mu'min, maka janji kepada dia, maka dia tidak akan khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya dan tidak pula akan pengurangan haknya. Maksud dia, siapa beramal dalam keadaan dia beriman, jangan risau, pasti Allah balas. Kita kalau dengan makhluk, kadang-kadang buat baik pun orang tak pandang. Ini kadang-kadang jadi buat baik mesti nak kena mention, buat baik mesti nak kena orang angkat. Tak yakin ke Allah akan balas? Tak ada satu perbuatan baik, kerana dalam surah Asy-Syams, walau sebesar zarrah, yang Allah tidak akan nilai. Dan apakah pula perkara yang perlu kita ingat supaya tak masuk neraka? Dalam surah Asy-Syura ayat 30. Dan apa sahaja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebahagian besar dan kesalahan-kesalahanmu. Ini kita kena ingat. Apa sahaja balasan kepada kita, pasti itu sebab perbuatan kita, sebab Allah tidak bersifat zalim. Sebab tu kena ingat, tidak ada satu pun perbuatan dosa yang tidak dibalas oleh Allah. Melainkan kalau kita minta ampun, kalau kita bertaubat. Batuk ulang nampak air sekejap. Dan je air sampai. Jadi apa kita punya panduan kalau kita orang Islam kan, dalil-dalil beginilah kita perlu ambil ataupun hafal sebenarnya. Bila rasa jemu buat amal, rasa orang tak pandang, rasa orang tak terima kasih, tak hargai ni, tengok ayat ni balik. Nothing is for free, kata orang putih. Sama dah di sisi Allah. Kita buat amal, manusia tak balas, dia tak percuma Allah balas.
Begitu juga kalau kita buat jahat, manusia tak nampak, buang sampah. Oi, sampah siapa pada atas ni? Ke bawah kan? Ataupun kalau style cok-cok parking ada di sini, ya, menyusahkan orang. Apa-apa yang kita buat dalam masyarakat kadang-kadang kan, orang tak tahu, tak apa. Ajar anak kita ambil lebih kadang. Ya, buang sampah, tak tahu sampah kita punya busuk kan, buang ke tempat yang tak sepatutnya, memudarat. Di sisi Allah ada balasan dia. Sebab tu janganlah kita menyesal, jangan kita kecewa buat baik, tak dipandang. Baik aku jadi orang jahat, aku orang baik yang tersakiti. Contoh kan. Jadi janganlah kita sekadar memandang balasan dekat dunia. Ambil ayat ni, jadikan kita punya pegangan. Dan kita tengok Allah yang memberi dan menahan. Tidak ada yang dapat menahan apa yang diberikan oleh Allah, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang telah ditahan oleh Allah. Tetapi kita kena ingat, bila Allah menghendaki kebaikan kepada dirimu dengan iman, ihsan dan amal soleh, maka tidak akan ada yang dapat mencegah itu daripada dirimu. Dan Dia memberikan pahala dan kedekatan yang tidak diketahui kecuali Allah semata-mata. Dia memberimu pahala yang tidak dapat dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, dan tidak ada kekhawatiran pada hati manusia. Kalau semua yang Allah ingin bagi terhalang daripada diri kita, pasti kerana sebab tidak adanya amal soleh. Kerana Allah tidak menyiakan hamba-Nya yang telah beramal. Kemudian tengok lagi firman Allah dalam surah Al-An'am yang bermaksud, apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Maka kita tengok, ya, apakah dia kesan bila kita beriman kepada qada dan qadar. Kita beriman dengan apa yang telah Allah tetapkan. Yang kita jangan fikir, agak-agak nama aku ni syurga ke neraka nama aku ni. Tapi jangan fikir gitu, fikir amalan aku ni bawa syurga ke bawa ke neraka. Berkaitan takdir, kerja Tuhan, kerja Allah. Berkaitan usaha amal, tu kerja kita. Dan kita kena risau bila rasa hidup makin jauh daripada amal soleh. Ya, kerana kita ini dihidupkan, ya, mengikut dengan acuan-acuan bagaimana pengakhiran kita. Sebab itu kalau hidup cenderung kepada amal soleh, kita kena syukur pada Allah, bukan pula berbangga. Ya, bukan pula kita mendabik dada. Kesian orang tu, ya, maksiat je hidup dia. Nasib baik aku pada kecil ini semua di lingkungan yang baik-baik. Ya, atas kebola pula kat situ kan. Jadi kita kena syukur pada Allah. Kemudian apakah faedah bila kita beriman kepada qada dan qadar? Pertama, kita akan dapat hidup tenang. Sebab apa? Kita yakin hanya benda yang Allah takdirkan akan jadi kepada kita. Hadis yang ke-6 Kak. Boleh buka yang ke-6 ke soal apa ni? Buka konten tu, kita cari hadis yang ke-6. Kemudian yang kedua, kita tidak akan sedih terhadap apa yang kita tak dapat. Ada tak? Cuba fikir, ada tak kita sedih benda-benda yang kita tak dapat? Saya ada. Saya sedih ada satu opportunity yang saya terlepas. Tapi tak apalah, setiap kali sedih pujuk hati. Alah, kalau aku datang awal dapat beli clearance stock tu kadang-kadang, ya, benda-benda kecil. Oh, sedih lah kita. Ada sikit lagi nak dapat. Naik pangkat dalam kerjaya. Itu semua mesti sebab orang lain suka kaki ampu tu aku tak dapat. Janganlah kita bersedih kepada benda kita tak dapat. Itu semua takdir Allah belaka. Jadi kalau kita dia orang yakin, kuranglah kita punya stres, kuranglah penyesalan, kurang kerisauan. Sebab kita yakin apa yang Allah takdirkan pasti akan berlaku. Pendek cerita, rezeki kita tidak akan dapat ke orang lain, rezeki orang lain tak akan jatuh ke riba kita. Kata seorang yang zuhud, ya, pernah ditanya, iaitu Abu Hatim, mengapa engkau tidak resah terhadap rezekimu? Jawapan dia apa? Kerana aku tahu kalau rezeki itu memang milikku, tentu ia akan mendatangiku meskipun seluruh penghuni bumi merebutnya dengan kemampuan mereka. Kalau rezeki itu milik orang selain aku, tentu aku tidak akan boleh mendapatkannya meskipun aku menempuh jalan apapun, sebab Allah menjadikannya milik orang lain selain aku.
maka tenang sajalah. Oh, anak kita berebut dengan kawan, ya, cikgu pilih budak tu masuk tandingan cerita, mak-mak ni pun mula trigger lah. Benda kecil-kecil. Tapi kadang-kadang bila imannya tak kuat terhadap qada dan qadar, itu jadi sering bergaduh, sering merusuh. Tak lena tidur mikir, kenapa orang tu yang dapat, kenapa bukan aku yang dapat. Risau. Akhirnya akan membawa kesan kepada keimanan dan kita punya kesihatan. Sebab itu antara orang yang diberikan nikmat ialah orang yang memiliki sifat kelembutan, ar-rifq. Ini kita belajar dalam hadis yang ketiga. Orang punya sifat kelembutan, antara sifat dia berlapang dada. Aku tak dapat, dia dapat, tak apalah. Maksudnya memang pada awal tu rezeki dia. Kalau kita contoh tidak diizinkan oleh Allah nak dapatkan sesuatu, tak apa, memang bukan rezeki kita, tak payah nak salah orang. Ini jadi orang yang suka salahkan, ini semua salah dia. Aku tak dapat, siapa yang salah? Masalah orang tu. Ya Allah, siksa ni hidup. Ingat, apa benda-benda yang kita tak dapat memang bukan nama kita, bukan rezeki kita. Walaupun kita yang usaha bagai nak rak, bukan rezeki kita. Tapi kalau benda tu kadang-kadang kita fikir ada benda tak usaha pun tapi kita dapat, itu dah memang nama kita, rezeki kita. Sebab itu sahabat-sahabat, siapa yakin qada dan qadar Allah, hati dia lebih tenang, tidurnya lebih lena, senyumannya lebih manis, wajahnya lebih ceria, kurang kerisauan. Kemudian yang ketiga, jangan engkau terlalu dibuai kegembiraan kerana harta yang engkau perolehi ataupun anak ataupun kedudukan yang engkau ada. Sebab engkau harus tahu semua itu merupakan kurnia daripada Allah dan berkat daripada takdirnya. Semua kena terima kasih kepada Allah. Allah takdir dapat anak yang baik, anak menjadi, ya, dapat rezeki melimpah ruah, dapat kerja yang bagus, dapat gaji yang elok, dapat penempatan yang baik. Itu semua daripada Allah. Janganlah kita bongkar. Kemudian yang keempat, engkau harus mengerjakan apa yang diperintahkan kepadamu dengan cara yang baik dan menghindarkan apa yang dilarang daripadamu. Maka waktu itu kita akan merasai ketenangan kerana kita tahu bahawa apa yang telah ditakdirkan pasti terjadi dan yang lain tidak akan terjadi. Bermaksud jangan sampai buat benda haram sebab nakkan sesuatu yang kita harapkan. Tenang-tenang je, hidup ikut syariat, insya-Allah berjayalah kita. Yang kelima, musibah yang menimpamu dan engkau tahu bahawa itu merupakan sebab yang telah ditentukan, maka akan membuatkanmu menghindari sebab yang menimbulkan penyesalan, lalu engkau mencari sebab yang boleh mendatangkan keberuntungan. Bagi orang yang yakin dengan qada dan qadar juga, bila berlaku sesuatu dia tidak berkalau-kalau. Ya, ini kita sebut kalau yang tidak dibenarkan. Contoh berlaku kemalangan, salah ke suami, kalaulah abang tak lalu, saya dah cakap dah tadi, kan? Saya dah cakap dah tadi, jangan lalu jalan ni ramai orang sesak, jalan ni bahaya. Abang lalu juga, perlu tahu dia ungkit bab tu. Contoh kalau ada berlaku apa-apa pada anak-anak, kalaulah aku halang dia pada pergi tu, patutnya aku yang pergi tapi adik pula yang pergi, adik pula yang kena. Contoh apa-apa berlaku, itulah ada cakap dah tadi, gerak lewat sikit, gerak awal sangat, ada kena perangkap lejam. Habis sepanjang jalan menyalah laki bini, ya. Itulah abang saya kata kau gerak pagi taklah jam. Kan berkalau-kalau, seksa dah hidup. Dah jam, kau hadap aje lah. Plastik botol, ada plastik botol, nanti nak kencing senang. Jadi takkan lebih tenang hidup kita. Nampak macam mana dah, kalau ajal, kalau takdir ajal pada waktu itu senang cakap lah, ya. Kalau memang dah ajal, kita buat apa sekalipun tidak akan boleh menidakkan masa ajal tersebut, ya. Jadi sebab itu kita jangan berkalau-kalau untuk benda yang telah terjadi. Kalau belum jadi tak apa, jangan macam tu. Kalau buat macam tu nanti susah, buat macam lain. Tak apa, itu kalau untuk precautions. Yang kalau tak boleh ni apa? Penyesalan. Sebab tu siapa yakin dengan qadar Allah, dah memang itu jalan cerita Allah bagi, tak apalah. Apa kita boleh ambil pengajaran. Dah jam lah. Lain kali dengar cakap saya tau. Contoh macam tu kan. Nak gaduh balik nantilah. Kemudian
peranan dalam masalah qada dan qadar. Ada seorang pelajar ni, dia berdiri di depan guru, dia tanya, "Wahai guruku, kadang-kadang terlintas satu fikiran dalam hatiku." Ni mungkin kita pun ada terlintas ya. Mengapa Allah mentakdirkan petunjuk dan kesesatan? Kenapa ada petunjuk hidayah dan ada dhalalah, kesesatan? Kenapa Allah tidak meletakkan semua yang baik-baik aja? Kenapa tak semua ada petunjuk sahaja? Kenapa dia tidak mentakdirkan kebahagiaan sahaja? Bagaimana kalau hanya ada kebahagiaan saja? Kenapa ada syurga neraka? Kenapa tidak syurga je? Apa dosa hamba kalau dia sudah ditakdirkan kesesatan dan penderitaan baginya? Maka mungkin ada di antara kita terfikir. Jadi persoalan-persoalan begini, apa kata guru dia? Kajian mengenai masalah ini merupakan kaitan antara Khaliq dan makhluk. Siapakah Khaliq? Pencipta, Allah. Siapa makhluk? Ini kita yang dicipta oleh Allah. Kita mula dengan hal-hal yang berkaitan dengan makhluk, kerana ini lebih sesuai dengan diri kita dan perasaan kita. Maka dapat kita katakan, tengok jawapan guru dia. Manusia dia ada akal yang boleh membezakan mana baik dan mana buruk. Akal ini yang menyebabkan kita ini menjadi orang yang taklifi. Apa orang taklifi? Orang mukallaf, orang yang diberikan tanggungjawab oleh Allah. Dan tidak ada pembebanan terhadap anak kecil dan orang gila. Orang yang tak boleh fikir, ataupun anak kecil yang belum boleh berfikir, dia tidak dihukumkan ke atas dia. Itu orang kata orang gila ni boleh masuk syurga, tapi dosa sebelum dia gila tu dikira ya. Sebab tu kalau budak-budak meninggal, confirm masuk syurga. Dia masih boleh menimbang, masih belum boleh menimbang mana baik dan mana buruk. Apa yang menyebabkan penilaian itu? Ialah akal kita ni. Orang gila dia tak wajib solat, terlepas hukum kewajipan pada dia. Budak-budak dia belum wajib solat, kecuali bila dah balik baru wajib solat. Inilah kita, apa yang membezakan keupayaan kita untuk berfikir, menimbang baik dan buruk. Berarti orang berakal ni kita panggil dia orang mukallaf. Ini kita semua ni mukallaf. Hal ini tidak akan dapat dinafikan oleh orang yang berakal. Dia ada hak untuk memilih. Dia dapat berdiri, dapat duduk ikut pilihan, dia dapat pergi atau pulang mengikut pilihan sendiri. Dia juga dapat taat dan dapat derhaka menurut pilihan sendiri. Jadi kata guru dia, orang yang mukallaf ini dia tidak mempunyai pilihan untuk beralasan dengan takdir. Ini keupayaan kita sebagai makhluk. Mengapa diciptakan? Itu bukan di dalam bidang pemikiran kita. Jangan fikir. Kalau terfikir, kita fikir begini. Bab penciptaan, bab takdir Allah, itu semua kerja Allah. Senang cerita gitulah ayat dia, kerja Allah. Yang kita nak beban fikir buat apa? Yang kita boleh fikir apa dia? Kerja makhluk. Kita kena fikir nak ikut jalan apa dia? Dhalalah atau jalan hidayah, jalan petunjuk atau jalan kesesatan. Dan kalau dia berdegil dengan takdir, dia usaha cari alasan, maka kita dapat memukulnya hingga kesakitan. Kita boleh rampas hak miliknya hingga kita buat dia marah. Lepas tu kita kata kepada dia, kami lakukan ini kerana inilah qada dan qadar kepada Allah. Ini guru dia bagi jawapan. Kalau ada orang yang masih berdegil, saya tak nak lah tak nak beramal, buat jahat kerana ini adalah pilihan pada Allah, ini adalah qadar pada Allah pada saya. Kita ambil barang dia, kita pukul dia, kita buat naya kat dia. Sebab apa? Allah dah takdir kita orang buat macam ni pada awak. Ajar awak jawab macam mana? Jadi sebab itu bukan di sisi kita untuk berfikir, untuk kita mengadili bagaimanakah aturan Allah. Di sisi makhluk, tugas kita berbuatlah kepada jalan hidayah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu bagaimanakah suratan takdir yang tertulis. Maka di sisi makhluk yang kita boleh buat ialah mengerjakan amal soleh dan ketaatan. Kemudian kita beralasan bahawa kita kalah menghadapi urusan kita seperti yang engkau katakan, dan alasan yang engkau cari kerana berbuat maksiat kepada Allah dengan alasan takdir.
maka janganlah pula engkau beralasan dengan takdir kepada orang lain. Bermaksud janganlah kita disebabkan malas ibadah kita beralasan Allah takdir aku macam ni, macam mana? Dah tu benda-benda iradat lain pandai pula nak. Ya, bila tengah susah nak pula benda baik. Bila benda tak best berlaku, berharap pula benda yang best berlaku, pandai pula nak benda lain. Tapi bila datang buat ibadah dah malas, ikut je malas tu. Jadi janganlah kita jadi orang yang sebegini. Kita jadi orang yang menyalahkan takdir kerana kelemahan kita, dan kita pula menjadi orang yang sering mencari-cari kesilapan dan kesalahan pihak lain untuk menutup kemalasan kita. Sebab itu kita tidak ada kuasa menentukan bagaimana penghujung kita, tetapi kita ada diberikan pilihan oleh Allah untuk berusaha menentukan amalan kita. Dan amalan itu merupakan salah satu gambaran terhadap kehidupan akhirat. Kita kena ingat begitu. Jadi kita jangan fikir, jangan buat kerja Tuhan, buatlah kerja makhluk. Jangan susah payah berfikir tentang apakah hak-hak Khalik. Ya, bagaimana kenapa bukan hak-hak Khalik ni apa? Maksudnya jangan fikir kenapa lah Allah tak cipta bagi baik semua orang, tapi sibukkan diri dengan amal dulu. Maka siapa yang sering berfikir tentang bagaimana menambahkan amalan, dia akan kurang berfikir tentang alasan untuk tidak beramal. Tetapi orang yang banyak berfikir untuk beralasan dalam beramal, dialah golongan yang akan mengurangkan amalannya itu sendiri. Sebab itu janganlah beralasan kerana takdir untuk tidak beramal. Masalah rezeki macam tu juga. Masalah hidayah ni sama macam masalah rezeki. Ada orang kata belum sampai seru, kenapa tak pakai tudung? Belum sampai seru lagi. Awak banyak duit, kenapa awak tak pergi Mekah? Badan pun sihat, T20 contoh ya. Duit banyak, tak ada dah alasan. Kita kata belum sampai seru, saya tak nak pakai tudung sebab orang paksa. Saya nak pakai tudung sebab saya ikhlas. Saya nak pergi Mekah bila saya betul-betul rasa nak pergi. Padahal semua kewajipan dah ada dah tu, semua keperluan dah cukup dah. Oh saya ni ada orang kan dia elok pakai tudung semua tapi dia suka mengumpat. Ini masalah kalau buat tutup aurat ni. Itulah bukannya tak tahu mengumpat ni, tapi benda ni susahlah nak elak. Sebab apa? Sebab kalau orang tu ajak cerita kan, saya tak ni kan, dia serasa hati pula tak layan dia cerita. Balik kampung membawang kerjanya. Yelah nak cakap pasal apa kan, tak ada modal sembang, nak raikan tetamu. Mulia betul ya. Bagus betul dia punya niat tu, nak raikan tetamu dengan mengumpat. Tak ada cerita lain. Cerita pasal orang tu tak ada anak lagi, orang tu bercerai, artis tu tak pakai tudung. Jadi macam-macam. Jadi apakah masalah dia ni? Kita dalam memahami hal petunjuk, kita kena tengok dia seperti masalah rezeki. Allah memberi rezeki sebagaimana Allah memberi petunjuk. Kerana kita menunggu petunjuk daripada Allah tanpa usaha daripadamu sendiri, tunggul pula lah rezeki dari Allah tanpa harus berusaha, maka kau duduk je lah di rumah, tutup pintu rapat-rapat sampai ada rezeki yang datang menghampirimu. Kalaulah kita kata kepada seseorang, kau tak payah keluar rumah, tak payah kerja, nanti rezeki tu kan pada Allah. Kau duduk dalam rumah, nanti rezeki datang lah. Apa-apa cara, mesti adalah rezeki datang. Boleh tak kita duduk diam saja? Tak boleh, pandai pula. Bukan saya kata kat perempuan semua, ni ibarat lah. Kalau kita kata kepada seseorang, kau tak payah kerja, kau duduk je rumah, pandailah rezeki. Kan ustazah kata rezeki kita akan jadi milik kita kok mana pun. Ada nak duduk rumah, mana ya, tak makan lapar, tak boleh dah, kena keluar juga ni, kena usaha dapat rezeki. Begitulah hidayah. Bak hidayah pandai pula nak tunggu hidayah daripada Allah. Jadi macam inilah sama persoalannya. Ini kita katalah ilmu, kalau orang bagi ilmu mantik sekadar ilmu logik je sebenarnya boleh fikir. Begitu juga dengan persoalan hidayah. Kita perlu ada usaha dalam mendapatkan hidayah daripada Allah. Hidayah ini dia petunjuk yang perlu kita usaha mendapatkannya. That's why kita doa, mohon hidayah daripada Allah.
Sebab tu kita ada keinginan untuk mendapatkan kebaikan. Sebagaimana kita berusaha untuk mencari ikhtiar untuk rezeki, sebagai itu juga kita kena mencari ikhtiar untuk sentiasa mendapat hidayah daripada Allah. Kemudian yang terakhir sekali, apabila kita meyakini qada dan qadar daripada Allah, maka insya-Allah dah ya, kehidupan kita ini akan lebih tenang dan tenteram. Dan ingat, kita fokus kepada kerja kita sebagai hamba. Allah yang mentakdirkan segala sesuatu, tugas Khalik itu kita biarkan di sisi Allah. Yang kita di sisi makhluk, fikir tambahkan amal, mohon hidayah dan mohonlah takdir yang baik daripada Allah. Dan kita yakin juga segala yang Allah takdirkan itu baik dan sesuailah untuk kita. Maka saya akhiri dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah Al-Mu'min ayat 58 yang bermaksud, dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidaklah sama orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh dengan orang yang derhaka. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Maka kita jadilah orang yang beriman dan beramal soleh. Jangan jadi orang yang buta dan tidak melihat. Orang yang buta di sini bukan maksud buta fizikal ya, tetapi buta mata hati daripada dia melihat kebenaran. Jadi kalau kita datang ceramah, ada pesan-pesan ustaz-ustazah yang mungkin terkena setepek atas kepala, cepat-cepatlah kita berubah. Itulah hidayah. Alah, nantilah terasa lah pula laser betul mulut ustazah tu, contoh disalahkan ustazah lah pula ya. Jadi itu hidayah Allah datang kadang melalui pertanyaan anak, kadang daripada detikan hati. Dah terdetik, aku ni datang beraya nak ziarah tapi tersilap, mesti akan komen rumah orang punya. Dalam kata bang, apalah kita datang bagi lauk punya sikit kan, macam tak ikhlas nak menyambut kita. Contoh kan, rasa dah tahun ni aku tak nak ngumpat, mengumpat juga. Tahun depan je lah perubahan Riyazan, macam Azam nak kurus ya. Ya, tahun ni nak kurus, mula esok, lepas tu esok lagi nak mula, tak mula-mula. Begitupun hidayah, bila dah datang detik dalam hati, tahu benda tu salah, itu pun hidayah pada Allah. Jadi hidayah ini ibaratnya, kita suka ibaratnya, kalau kita tak ambil, mungkin dia akan pergi kembali. Jadi the moment ada detik dalam hati, cepat-cepatlah kita sambut seruan hidayah dan cepatlah buat perubahan. Paling mudah apa dia? Datang saja perasaan bersalah, cepat doa, ya Allah bantu aku untuk menghindari pada buat dosa yang sama. Datang hidayah nak berubah, lepas ni aku nak istiqomah lah sunat duha. Contoh, cepat-cepat doa, ya Allah bagilah aku berpeluang untuk solat sunat duha dijadikan amalan. Pertama, ikat hidayah dengan doa, menunjukkan kita ni serius ya nak mengambil perubahan tersebut. Maka bila kita yakin ya segala sesuatu yang berlaku dengan izin Allah, kita akan lebih tenang dan kita berusahalah untuk berbuat sehabis baik sebagai hamba. Tugas kita berusaha untuk masuk ke dalam syurga Allah dengan amal soleh dan beriman kepadanya. Jadi sampai di sini saja insya-Allah. Kita masuk minggu depan dengan wasiat yang ketujuh. Ingat tadi kalau benda itu terlepas pada genggaman kita, memang bukan milik kita, bukan orang rampas. Tetapi kalau segala benda yang datang kepada kita, insya-Allah memang itulah rezeki yang telah Allah takdir kepada kita. Jangan pula kita sombong. Berterima kasihlah kepada Allah. Sekian saja, saya minta maaf jika ada sebarang salah dan silap. Terima kasih kepada semua yang sudi hadir untuk majlis ilmu pada hari ini. Ingat ya, mudah-mudahan bertambah ilmu, bertambah baik akhlak kita. Bertambah ilmu, bertambahlah tawaduk kita. Bertambah ilmu, bertambahlah kebersihan hati kita. Mudah-mudahan ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu ini sebagai panduan hidup kami, penambah kepada amalan kami, dan janganlah jadikan ilmu dan amalan bertujuan untuk dunia. Tambahkanlah ilmu kepada kami dan janganlah engkau jadikan musibah dalam agama kami. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Dan kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin.